Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita war-warkan kepada penonton-penonton yang mungkin berkesempatan bersama kami hari ini di ruang bicara. Tapi sebelum itu, kami di Ruang Bicara Bernama TV ingin mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani yang telah pun dilantik sebagai Ketua Polis Negara ke-13 mulai 4 hari bulan Mei nanti. Dan dengan rendah hati, kami juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Tan Sri Ahmad Fuzi Abdul Razak yang telah pun menerima watikah pelantikan selaku Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang ke-8. Dan kita juga difahamkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong juga turut menganugerahkan darjah kebesaran Seri Maharaja Mangkunegara yang membawa gelaran Tun. Jadi dua tokoh yang cukup hebat, dua tokoh yang telah pun menyumbangkan banyak jasa sebenarnya kepada negara, dan kita harap mereka akan dapat menjalankan tugas mereka dengan begitu cemerlang sekali. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah impak megatrends kepada kesejahteraan rakyat. Wow, ini juga satu topik yang cukup penting sebenarnya. Tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio Ruang Bicara ini, kita ingin mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Tuan Haji Jasri Kasim yang merupakan Ketua Pengarah di Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Jadi Tuan Haji, apa khabar? Oh, khabar baik. Baik, lama kita tak bersama Tuan Haji. Ya. Kali terakhir berapa tahun lepas? Rasa lebih kurang 8 tahun ke 9 tahun. Ya, lama betul. Jadi apapun tahniah kepada Tuan Haji kerana telah pun dilantik sebagai Ketua Pengarah di Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Dan walaupun mungkin ramai yang tak mengetahui tentang fungsi dan juga peranan yang dimainkan oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, tetapi ramai yang mungkin tak tahu bahawa jabatan ini juga merupakan satu jabatan yang cukup penting sebenarnya di bawah ataupun di dalam Kementerian Dalam Negeri. Dan banyak perkara yang mungkin boleh kita sembang-sembang bersama dengan Tuan Haji berkaitan dengan isu ini. Tapi kalau anda yang sedang bersama kami ketika ini ingin juga berkongsi pandangan, pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan isu ini, jangan lupa gunakanlah dua talian yang telah pun kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Baik, mungkin sebagai permulaan lah, macam saya katakan, selalu saya bertanya soalan ini sebenarnya. Bila kita bercakap tentang Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ini, mungkin menarik jugalah tentang kuasa pengujudan JPPM ini dan juga fungsi dan peranan yang dimainkan oleh jabatan ini secara selengkap-lengkapnya. Tuan Haji, silakan. Okey. Terima kasih kepada pihak bernama dan juga host kita pada hari ini, Datuk Syakawi. Ada yang ramai yang mungkin dah tahu, tapi ada ramai juga yang tidak tahu. Betul lah. Even kalau saya mula masuk ke ROS pun, saya pun tertanya-tanya juga apa peranan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Tapi apabila saya berada di dalam jabatan ini, kita dapati bahawa kewujudan jabatan ini sangat signifikan. Terutama sekali apabila kita kaitkan dengan hak warga negara untuk berpersatuan. Ini yang telah dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan dalam perkara 10-1-C, di mana semua warga negara adalah berhak membentuk persatuan. Jadi dengan itu Jabatan Pendaftaran Pertubuhan wujud untuk mendaftar mereka-mereka yang ingin berpersatuan. Dan yang keduanya, apabila kita juga memainkan peranan yang dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan di bawah perkara 10-2-C, yang mana dia menyatakan perlu dikenakan sekatan dan mustahak bagi kepentingan keselamatan negara, ketenteraman awam ataupun akhlak. Ini yang telah dinyatakan dalam perlembagaan. Dan fungsi kita di Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia telah ditetapkan di bawah Akta Pertubuhan 1966. Jadi inilah kenapa kita wujud. ROC sebenarnya. Okey. ROS. ROS. Okay. Satu lagi yang nak dapat pandangan daripada Tuan Haji lah. Jumlah pertubuhan berdaftar yang dikawal selia oleh JPPM setakat ini Tuan Haji.
Sehingga April 2021 kita ada lebih kurang 171,111 pertubuhan. Yang ini melibatkan pertubuhan yang berdaftar di seluruh negara yang terdiri daripada NGO dan juga pertubuhan politik. Kalau ikutkan angka, NGO sebanyak 93,376 dan politik sebanyak 77,735. Politik ini sebenarnya induknya hanya 65 satu pertubuhan politik di negara kita, tetapi yang selebihnya merupakan cawangan-cawangan. Sebab tu kerana kita daftar setiap satu cawangan satu pertubuhan, kita anggap satu pertubuhan. Daripada jumlah yang Tuan Haji sebut tu, ada tak tahulah kalau mungkin kita boleh kongsi bersama Tuan Haji, pertubuhan yang betul-betul aktif dan menjalankan peranan yang seharusnya mereka lakukan, ataupun ada tak pertubuhan-pertubuhan yang mungkin langsung tidak aktif sebenarnya? Ya, kalau ikut rekod kita, kita menyimpan rekod 171,000 ini adalah pertubuhan yang aktif, yang kita anggap aktif. Dan kita dah bagi pertubuhan yang tak aktif, yang mana bila kita buat semakan lebih kurang 1,000 hingga 2,000 setahun kita batalkan. Sama sekali yang mereka pertubuhan-pertubuhan yang telah tidak aktif. Ini yang kita buatlah, kita selalu buat semakan, dan apabila kita dapati mereka tidak memberi maklum balas kepada notis-notis yang kita berikan, kita akan batalkan. Memangnya kita anggap mereka tidak lagi aktif. Kadang-kadang timbul juga persoalan, mengapa sebenarnya, apa kepentingan sesuatu pertubuhan itu perlu didaftarkan sebenarnya, Tuan Haji? Pertamanya dari segi undang-undang itu sendiri. Maknanya di bawah Akta Pertubuhan 1966 telah meletakkan sekiranya 7 orang dia mengadakan aktiviti yang sama, mereka perlu mendaftar sebagai sebuah pertubuhan. Minimum 7 orang. 7 orang. Kalau rakyat kita, setiap rakyat kita 30 juta contohnya, kalau 7 orang semua mendaftar, lebih kurang 4.5 juta pertubuhan. Tapi yang paling penting sekali apabila mereka berada dalam satu kumpulan lebih daripada 7 orang dan melakukan aktiviti yang sama, mereka perlu mendaftar sebagai sebuah pertubuhan. Dan tujuan utama kita ialah untuk kita pertama memantau, menyelia di mana peranan kita sebagai sebuah agensi di bawah KDN, kita turut memberi penekanan kepada peranan memelihara keselamatan, ketenteraman awam, dan juga kita nak pastikan budaya yang dibawa oleh pertubuhan itu adalah budaya yang sesuai dengan negara kita. Ini antara kenapa kita harus mendaftar ke pertubuhan tersebut. Dan cara untuk menubuhkan pertubuhan, ada perkara-perkara ataupun cara yang seharusnya dipatuhi sebenarnya? Cukup mudah sebenarnya. Bila 7 orang telah berpakat untuk mendaftar pertubuhan, mereka perlu mengadakan mesyuarat penubuhan, mana mereka ada datang kuasa penaja, dan mereka perlu memilih AJK dan mewujudkan perlembagaan dan mereka perlu ada perlembagaan. Perlembagaan ini boleh dirujuk dengan jabatan kita yang telah ditetapkan dalam jadual 1 Akta Pertubuhan, meski aturan-aturannya telah dinyatakan dalam akta tersebut. Dan mereka perlu menamakan pertubuhan itu, dan of course lepas ada mesyuarat, mereka ada minit mesyuarat yang perlu dikemukakan sewaktu permohonan. Permohonan boleh dikemukakan ke pejabat kita ataupun melalui secara online dalam sistem e-Roses. Ini cukup mudah. Bayaran fee-nya pemurah, RM30 untuk pendaftaran. Untuk pendaftaran tersebut. Tentang nama, ini pun sesuatu yang menarik jugalah. Apakah penentuan nama sesuatu persatuan itu ditetapkan oleh ahli tentunya, tetapi apakah ROS ada kuasa juga sebenarnya untuk menolak sekiranya nama yang dipilih itu tidak bersesuaian dengan identiti negara dan sebagainya? Ya, betul. Dalam Seksyen 7 Akta Pertubuhan 1966 ada menyatakan pendaftar dia boleh menolak sekiranya nama yang tidak diingini. Ini jelas. Kadang-kadang tu mereka yang ingin berpersatuan itu mempunyai cadangan nama tertentu, dan di peringkat jabatan kita akan menilai nama tersebut dan membuat
semak silang dengan pertubuhan-pertubuhan yang lain yang ada, mungkin tak boleh sama. Kalau sama dia mungkin akan mengelirukan, ataupun nama-nama yang mirip kepada agensi-agensi kerajaan contohnya, kita akan nilai. Dan of course kalau nama itu tidak diingini, seperti seolah-olah bertentangan dengan nilai-nilai negara kita, contohnya persatuan LGBT, kita tak akan luluskan lah. Okey, sesuatu yang penting jugalah di sini. Kadang-kadang ramai juga yang bertanya, tidak semua pendaftaran itu akan diterima oleh pihak ROS, ada juga yang ditolak dan sebagainya. Okey, ramai yang ingin mengetahui apakah yang menyebabkan sesuatu permohonan untuk menubuhkan sesuatu persatuan itu ataupun pertubuhan itu ditolak oleh ROS. Ya. Dia banyak punca kenapa permohonan-permohonan pertubuhan ini ditolak oleh ROS. Antara perkara yang paling kita banyak terima apabila mereka menghantar permohonan dari segi perlembagaannya tidak mengikut aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam akta. Ini yang paling ketara lah. Tidak banyak dari segi editorial, tetapi mungkin mereka tidak melengkapkan permohonan itu secara yang ditetapkan oleh akta itu sendiri. Yang keduanya, kita akan menilai matlamat yang hendak dibawa oleh perubahan-perubahan tersebut. Dan ada setengahnya kita akan lihat sama ada aktiviti matlamat, aktiviti yang akan dijalankan oleh pertubuhan-pertubuhan ini ke arah contohnya boleh menggugat keselamatan. Ya, walaupun tak banyaklah, taklah semua persatuan bila dia menulis matlamatnya dia terus menyatakan secara jelas dia akan mengancam keselamatan, tidak. Tapi kita akan menilai dari segi aktiviti dan juga mungkin matlamat yang mereka kemukakan ini ada sedikit bertentangan. Contohnya persatuan Mak Rempit contohnya. Okey, Mak Rempit pun kita tak luluslah namanya. Tapi matlamat tu kita akan lihat kalau persatuan yang bermotor ini dalam matlamatnya ingin mungkin mengatur pertandingan lumba, kita akan telitilah melihat apakah hasrat utama mereka. Kita luluskan nanti mereka akan buat rempit dan sebagainya. Melanggar pula. Begitu juga dengan persatuan-persatuan yang mempunyai kategori hak asasi pun juga kita akan lihat. Kadang-kadang tu dia memperjuangkan hak kebebasan mereka sebagai golongan tertentu contohnya, dan kita akan lihat sama dasar kita menerima ataupun menolak dasar itu. Bila kita bercakap tentang isu ini pun sesuatu yang ialah a bit sensitif, tapi perlu kita perjelaskanlah. Baru-baru ini pun kita tahu ROS menjadi sasaran sebenarnya apabila menolak permohonan pendaftaran Parti Pejuang Tanah Air ataupun Pejuang dan juga Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda atas alasan pendaftarannya dibuat secara tidak teratur. Jadi kedudukannya sekarang macam mana tuan? Kerana banyak juga yang menggunakan isu ini sebagai bahan politik untuk berkempen dan sebagainya. Banyak media yang bertanya kenapa ROS menolak permohonan kedua-dua parti ini. Sebenarnya saya menolak, maksud saya menolak parti itu saya baru hari yang kedua saya bertugas di ROS. Isu kenapa kita tolak secara detailnya hanya Parti Pejuang dengan muda je yang tahu. Tapi secara umum lah kita nyatakan apabila saya meneliti permohonan-permohonan pendaftaran pertubuhan, kita akan melihat dan mengambil kira semua faktor. Yang pertama dari segi editorial contohnya. Editorial ni kadang-kadang tu pertubuhan dia mengukakan perlembagaannya, tetapi apabila kita membaca secara detail rujukan-rujukan pasal-pasal yang berkaitan itu kadang-kadang itu bercanggah dan tidak selari. Yang keduanya dari segi matlamat yang saya nyatakan tadi, kemungkinan walaupun kita nampak seolah-olah matlamat itu tidak mempunyai apa-apa kesalahan ataupun
luar biasa daripada yang sepatutnya, tetapi kadang-kadang tu kita perlu menilai matlamat-matlamat yang ditetapkan oleh setiap pertubuhan itu dengan dasar-dasar yang kita ada supaya ini tidak bertentangan. Dan juga kita ada juga beberapa peraturan-peraturan tertentu, macam contohnya kalau kita nak mewujudkan sebuah pertubuhan bertaraf kebangsaan, dia mesti diwakili oleh 7 negeri contohnya. So dia adalah peraturan-peraturan itu yang kadang-kadang tidak dipatuhi oleh pertubuhan-pertubuhan yang ingin mendaftar pertubuhan mereka lah. Apabila ditolak, Tuan Haji, apakah mereka mempunyai avenue untuk membuat rayuan, dan berapa lama pula masa yang akan diambil setelah rayuan itu teliti, dikaji sebelum diluluskan barangkali? Dan biasanya kalau apabila ditolak, setiap pertubuhan ini dia mempunyai ruang untuk membuat rayuan di bawah Seksyen 18 kepada Menteri. Seksyen 18 Akta Pertubuhan kepada Menteri, dan selepas ditolak mereka mempunyai 30 hari untuk membuat rayuan tersebut. Dan mereka boleh mengemukakan rayuan tersebut melalui jabatan kita kepada Menteri, dan kita akan memproses rayuan-rayuan tersebut, dokumen-dokumen dan juga tindakan-tindakan yang perlu mereka sertakan sebelum rayuan itu diangkat kepada Menteri. Dan selepas 30 hari mereka tak boleh lah, memang mereka tak boleh membuat rayuan selepas itu. Dan bila rayuan ini dari segi masa yang diambil oleh Menteri itu tidak dinyatakan tempohnya. Dia tertakluk kepada masa yang munasabah lah di peringkat Menteri untuk mempertimbangkan rayuan-rayuan yang dikemukakan oleh pertubuhan yang telah kita tolak pendaftaran dia lah. Tetapi dari segi rayuan itu sendiri, mereka mempunyai hak dan diberi kebenaran pula untuk membawa kes rayuan mereka itu ke mahkamah. Itu bergantung kepada pertubuhan tersebut. Mereka boleh membawa kepada mahkamah untuk semakan kehakiman. Biasanya kebanyakan pertubuhan-pertubuhan ini dia akan membawa ke mahkamah untuk semakan kehakiman di atas penolakan yang dibuat oleh jabatan dan juga mungkin rayuan yang telah diputuskan oleh Menteri. Okey, kita kembali semula tentang pertubuhan itu sendiri. Mungkin ramai juga yang ingin mengetahui mereka yang layak untuk menjadi ahli kepada sesuatu pertubuhan itu. Apa kriteria yang dilihat? Apa perkara yang perlu dilihat oleh ROS sendiri sebelum meluluskan pendaftaran pertubuhan? Seperti yang termaktub di dalam perlembagaan persetujuan itu, maknanya setiap warga negara kita, tapi kita limitkan kepada 18 tahun ke atas lah untuk menjadi ahli dan menjadi jawatankuasa kepada pertubuhan tersebut. Begitu juga ada juga yang kita panggil pertubuhan faedah bersama yang kita benarkan antara umur 16 hingga 60 tahun. Ini macam contoh syarat kematian dan sebagainya lah. Dan bagi warga negara, bukan warga negara pula, kalau mereka ingin menjadi jawatankuasa, mereka perlu mendapat kelulusan daripada pendaftar, iaitu ketua pengarah ROS lah. Dan tapi mereka boleh menjadi ahli pada pertubuhan, dan juga kepada mereka yang memegang PR penduduk tetap itu, mereka hanya boleh terlibat dengan persatuan itu sebagai ahli. Okey, Tuan Haji, kita akan berehat sebentar lagi, tapi sebelum kita berehat, saya difahamkan kita ada 2 pemanggil di talian kita sekarang ini, jadi mungkin ada sesuatu yang menarik yang boleh kita kongsikan bersama dengan pemanggil-pemanggil kita. Bahar dari Kuala Lumpur sudah pun bersiap sedia di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum, Bahar. Waalaikumsalam yang berbahagia. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Bahar sihat? Selamat berbuka. Ya. Okey, selamat nuzul Quran jugalah. Ya. Dan juga happy selamat segala-galanya lah InsyaAllah. ke 10 Ramadan terakhir ni kita dikurniakan Lailatul Qadar. InsyaAllah. Okey, selamat malam dan berbuka juga puasa kepada ahli panel, ketua pengarah dan tahniah lah. Okey. Okey, saya ada, kalau ikutkan 3 dalam kepala saya ni sekawi. Yang pertama, pasal dah sebut politik ni kan, saya kena kaitkan politik jugalah. Tapi secara general lah ya. Okey, sekarang ni macam Tuan PKP kata ada 68 lah. 68 parti politik.
the man lah. 65 dia punya kepala dia tu. Okey. Jadi saya tak tahu perlembagaan 68 ni macam mana, tapi boleh ke tiap-tiap seorang ahli tu menjadi ahli kepada tiap-tiap parti ni 68 ni? Okey. Faham tak? Jadi sekarang ni senang cerita lah. Sekarang kalau parti PPM, UMNO, PAN, PAS apa semua ni kan. Jadi kalau saya nak jadi ahli kepada semua parti-parti ni, boleh ke? Okey. Pun macam mana? Ikut perlembagaan ke ataupun macam mana? Alright. Kalau didapati boleh, okey. Kalau tapi tak boleh, tapi parti yang lain tu ambil juga, macam mana jadi dia? Okey. Soalan kedua. Yang keduanya Sakawi, saya nak tanya, ini mungkin jawab saya ikhlas kan. Kalau katalah satu persatuan ditubuhkan, lepas tu duit masuk oleh seseorang daripada satu organisasi menggunakan dana tersebut untuk kegunaan peribadi dia. Okey, faham. Jadi boleh ke tidak? Ada lepas tu seseorang tu kata, okeylah aku bagilah kau 10%, 20% macam tu sebagai upah ke untuk kau punya persatuan ni apa. Kalau didapatin macam tu, apa yang Jabatan Pendaftaran boleh buat? Okey, faham. Yang tiga? Okey, yang ketiga, alamak, dah lupa lah. Lupa cukup lah, dua cukup lah. Dua cukup, okey lah. Okey, Pak. Itu saja, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Bahar dari Kuala Lumpur. Satu lagi panggilan orang biasa, Ridwan dari Pulau Pinang ada di talian kita. Assalamualaikum, Tuan. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Ya, Assalamualaikum Syed Sakawi dan ahli panel. Ya, Ini berbahagia Tuan Haji. Ya. Ni saya ada dua soalan lah. Okay. Yang pertama ni kita nak tahu apakah yang menyebabkan pertubuhan itu diharamkan oleh ROS. Okey. Ini yang kedua, mengenai organisasi parti politik atau kebajikan. Berapa tahun dia boleh jadi penaja hingga dia boleh daftar. Kadang-kadang dia jadi penaja sampai bila-bila tak jadi, dia tak pergi daftar. Kita nak tahu berapa tahun dia boleh jadi penaja saja. Jadi penaja lepas tu dia pendaftar dengan pendaftar subuhan. Kadang-kadang dia tak daftar, dia sampai bila-bila dia putih duit kepada ahli. Dia nak tahu Haji boleh bagi ulasan dalam hal ni. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Menarik juga soalan-soalan yang dikemukakan oleh pemanggi kita setakat ini. Tapi kalau anda juga mungkin ingin berkongsi soalan ataupun pandangan, jangan lupa dua talian itu masih kami kekalkan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Apa kata kalau kita rehat dulu buat seketika, kembali semula selepas ini nanti Ruang Bicara Bernama TV. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang impak megatrends kepada kesejahteraan rakyat. Dan kita tentunya masih lagi bersama dengan yang berbahagia, Tuan Haji Jasri Kasim, iaitu Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ataupun ROS. Okey, menarik juga tadi Tuan Haji, persoalan yang dibangkitkan oleh Bahar dari Kuala Lumpur tadi. Bahar bertanya, ialah kalau saya ataupun dia, kita ada 65 parti politik yang didaftarkan setakat ini di ROS. Boleh tak kalau saya nak menjadi ahli ke semua 65 parti politik tu? Okey, soalan yang menarik lah. Sebenarnya pertubuhan ataupun parti politik dia mempunyai perlembagaan. Dan ketetapan menjadi ahli ini ditentukan oleh perlembagaan parti tersebut. Betul. Dan rata-rata saya tengok dalam parti-parti politik ini apabila menetapkan keahliannya,
mereka meletakkan ahlinya boleh terdiri pada, kalau yang buka kepada semua kaum 18 tahun ke atas, warga negara, dan secara umumnya seolah-olah macam semua boleh. Tetapi dalam pasal tertentu dinyatakan tentang pemecatan keahlian. Dinyatakan kadang-kadang parti itu menyatakan sekiranya mereka menyertai parti yang lain, maka mereka boleh dipecat. Itu yang menyebabkan saya rasa untuk menjadi menjadi ahli kepada semua 65 parti ni, kita kena lihat kepada perlembagaan parti tersebut. Jadi maknanya tapi rata-ratanya apabila seorang ahli parti menyertai parti yang lain, mereka akan memecat. Perlembagaan mereka menyatakan mereka akan terpecat secara automatik ataupun mengikut keputusan dibuat oleh majlis tertinggi mereka lah. Jadi kalau Bahar bercakap nak masuk semua parti tu, kena fikir-fikir jugalah Bahar, tengok dulu perlembagaan sesuatu parti itu. Baik, soalan yang kedua menarik jugalah. Ini tentang mungkin selalu ada jugalah berlaku dalam persatuan-persatuan atau pertubuhan. Mereka mendapat peruntukan duit dan sebagainya, tetapi duit itu digunakan untuk sebab-sebab peribadi oleh mungkin seseorang dalam pertubuhan itu sendiri. Jadi dari segi ROS, apa pendidikan ROS dalam isu seperti ini? Dia ada setengah pertubuhan yang memang ahlinya keluarga contohnya. Jadi mungkin mereka menggunakan pertubuhan itu untuk kepentingan keluarga mereka. Saudara mara contohnya, dan bila mereka mengumpul dana, mereka menggunakan untuk kepentingan diri mereka lah. Tetapi ingin saya tegaskan semula dari segi fungsi kita lah di ROS. Pertamanya orang nampak mendaftar saja, tetapi ada dua fungsi utama lagi yang kita beri penekanan, iaitu kawal selia, pemantauan kepada pertubuhan yang telah berdaftar. Yang keduanya ialah yang seterusnya ialah pemerkasaan. Dari segi pemantauan inilah yang kita kata kemungkinan kalau Cik Bahar kata ada seorang tu ditubuhkan parti politik dan parti pertubuhan, dia buat pertubuhan, dia masukkan duit ke pertubuhan tersebut dan digunakan, dia bagi 10%. Ini ada kemungkinan ada unsur-unsur yang kita, mungkin orang boleh anggap unsur-unsur yang negatif, contohnya money laundering ataupun pelarian cukai. Jadi ini antara tugas yang kita laksanakan sebenarnya, yang masyarakat tidak berapa nampak. Kita hadir untuk memantau, membuat kawal selia supaya pertubuhan-pertubuhan yang ada di Malaysia ini tidak dijadikan platform untuk aktiviti-aktiviti negatif seperti money laundering, pelarian cukai ataupun menanam ataupun membawa idealisme yang ekstrim. Ini antara perkara yang kita laksanakan. Kalau ada kes sedemikian, macam contoh Encik Bahar ragu dengan keadaan ini, kita boleh buat laporan supaya kita boleh buat siasatan kepada aktiviti yang telah dibuat oleh individu tertentu. Okey, kita pergi kepada persoalan yang dibangkitkan oleh Bahar. Ridwan dari Pulau Pinang tadi. Apa yang menyebabkan sesuatu persatuan ataupun pertubuhan itu diharamkan? Okey, pengharaman sesuatu pertubuhan ini biasanya di bawah kuasa menteri, di bawah Seksyen 5 Akta Pertubuhan. Dan kita ada yang kita tahu, contohnya Parti Komunis Malaya pernah diwakilkan dan diharamkan di bawah Seksyen 5. Dan kita juga pernah dan menteri juga pernah mengharamkan bersih di bawah Seksyen 5 juga. Dan antara faktor utama kenapa pertubuhan ini diharamkan ialah kerana mereka cenderung untuk memberi ancaman kepada keselamatan negara ataupun ketenteraman awam. Ini antara faktor yang utama yang biasanya sesuatu pertubuhan itu diharamkan. Tetapi dibatalkan ni banyak. Dia lebih kepada administratif dan sebagainya. Cuma diharamkan tu kita
letakkan di bawah Seksyen 5. Okey. Tentang penaja, dia pun menyentuh mungkin penjelasan yang lebih daripada Tuan Haji lah. Saya tak berapa faham berapa tahun dia tanya seseorang itu boleh menaja sesuatu pertubuhan itu sebenarnya. Dia biasanya kalau pertubuhan itu dia mula nak daftar, kita ada jawatankuasa pro tem yang kita panggil jawatankuasa penaja. Secara dalam aktanya kita tidak nyatakan berapa lama tempoh penaja itu perlu boleh meneruskan aktiviti mereka, tetapi secara pentadbirannya di bawah arahan pendaftar kita menetapkan selama 3 bulan. Dia tak bolehlah sepanjang-panjangnya. Dalam tempoh 90 hari mereka perlu menjalankan mesyuarat agung untuk memilih jawatankuasa yang barulah, yang kekal untuk kita daftarkan sebagai pertubuhan yang berdaftar secara sah. Tapi kalau ada yang masih lagi berterusan seperti apa yang Ridwan sebut tadi, ada yang dah sampai bertahun-tahun, apakah berkemungkinan agaknya ROS akan dapat menghidu perbuatan seperti ini? Ya, kita boleh kesan sebab permohonan yang dibuat secara atas talian melalui sistem kita e-Roses. Kita akan memberikan waktu di awal pendaftaran, kita berikan dia punya nombor rujukan yang kita tahu yang mana dianya sementara, yang mana yang dia telah didaftarkan secara sah. So kita akan nampaklah mereka ni telah menjalankan mesyuarat agung atau tidak. Jadi kita boleh kesan. Okey. Ini yang soalan mungkin penjelasan daripada Tuan Haji lah diberikan oleh penerbit. Apa yang dimaksudkan dengan penguatkuasaan Seksyen 14 satu dalam kurungan, dan bagaimanakah kaedah pelaksanaannya, Tuan Haji? Ini saya sebenarnya Seksyen penguatkuasaan Seksyen 14.1. Seksyen 14.1 ini menceritakan tentang tanggungjawab setiap pertubuhan yang berdaftar di Malaysia. Contohnya dia perlu mengukakan perlembagaan mereka. Kalau ada pindaan perlu dimaklumkan kepada ROS. Kalau mereka bertukar AJK, mereka perlu memaklumkan pindaan AJK kepada ROS. Dan mereka perlu menghantar penyata tahunan setiap tahun. Penyata tahunan ini biasanya dihantar selepas mesyuarat agung. Tetapi kalau tiada mesyuarat agung, mereka perlu menghantar penyata tahunan ini 60 hari selepas tahun berakhir kalender. Ini maknanya setiap tahun mereka kena hantarlah. Dan juga perubahan-perubahan yang ada dari segi alamat, dari segi gabungan, keahlian dan sebagainya. Ini adalah tanggungjawab pertubuhan. Dan kenapa kita buat penguatkuasaan ini? Sebab kita nak, pertamanya untuk kita memastikan semua pertubuhan mematuhi peruntukan akta kita. Yang pertama. Yang keduanya, kita nak mengemaskini maklumat pertubuhan yang ada 171,000 ni kita nak kemaskini. Dan yang ketiganya, kita nak pastikan pengurusan pertubuhan ini teratur. Sebab kita faham kelemahan utama pertubuhan di Malaysia ialah dari segi pengurusan. So itu yang kita nak tambah baik dari segi pengurusan tersebut. Ada tak banyak tak tindakan yang diambil oleh ROS sendiri mengikut penguatkuasaan Seksyen 14.1 ni, Betul Haji? Ya, kita hampir setiap tahun kita membatalkan lebih daripada 1,000 ataupun 2,000 pertubuhan berikutan kegagalan mereka mematuhi Seksyen 14.1 ini. Dan pada tahun ini kita akan membuat secara besar-besaran, mulai 3 bulan 5 ini kita akan membuat semakan kepada semua. Kita dah wujudkan satu task force untuk membuat semakan sama ada pertubuhan-pertubuhan ini telah mematuhi Seksyen 14.1 ini. Tanggungjawab mereka, terutama sekali dalam penghantaran penyata tahunan. So kita harap pertubuhan-pertubuhan sentiasa mengemaskini dan mengukakan dokumen-dokumen yang diperlukan berdasarkan akta yang telah ditetapkan. Okey, sekiranya gagal untuk memenuhi akta yang telah pun ditetapkan, apakah implikasi pembatalan sebuah pertubuhan itu yang mungkin tidak difahami oleh mereka ataupun pertubuhan-pertubuhan dan persatuan-persatuan ini? Mungkin mereka tak faham mungkin implikasi kepada pembatalan satu pertubuhan. Terutama sekali apabila mereka gagal mengukuhkan penyata tahunan contohnya.
Implikasi pertama, mereka tidak boleh lagi menggunakan pertubuhan atau nama pertubuhan itu untuk menjalankan apa-apa aktiviti. Di mana mereka, kalau mereka menggunakannya, mereka telah melanggar peraturan di bawah Seksyen 41 Akta Pertubuhan. Yang keduanya, mereka hilang kelayakan untuk menjadi AJK ataupun presiden ke setiausaha untuk 5 tahun di blacklist. Mereka tak boleh menyertai mana-mana aktiviti pertubuhan yang lain sebagai jawatankuasa. Dan yang ketiganya yang mereka mungkin tidak tahu ialah di mana akaun mereka akan dibekukan. Aset mereka akan dibekukan, akan diletakkan di bawah Jabatan Insolvensi sebagai untuk mengurus aset yang ada. Yang ini yang mereka tidak mungkin tidak jelas perkara tersebut, kesan-kesannya. Okey. Yalah, ini pun penting juga lah bagi pandangan Tuan Haji Jasri sendirilah. Bagaimana untuk menjadi satu pertubuhan yang kita anggap sebagai pertubuhan yang berkualiti, Tuan Haji? Okey, kita dalam fungsi yang ketiga, yang memperkasakan NGO ni, kita sekarang saya melihat kepada meningkatkan tahap kecekapan pertubuhan dalam mengurus. Dan kita sebenarnya mereka ni mempunyai orang kata kod tabik urus pertubuhan. Mereka sepatutnya mempunyai kod tabik urus pertubuhan yang baik, dan mereka pertamanya perlu faham akan peranan mereka. Mereka boleh menjalankan peranan-peranan mereka dengan baik, dan mereka juga boleh mencapai tujuan dan matlamat mereka secara individu pertubuhan itu sendiri ataupun secara kerjasama dengan pertubuhan yang lain. Jadi ini antara perkara yang kita inginkan. Dan kita nak tengok pertubuhan negara kita ini satu pertubuhan mempunyai satu piawaian tertentu. Mereka, kalau boleh, kita nak pertubuhan di Malaysia ini pertubuhan yang profesional dari segi pengurusannya. Mereka boleh melaksanakan matlamat mereka dengan baik, dan kehadiran mereka memberi manfaat kepada ahli dan juga kepada masyarakat. Ini antara yang kita perlukan. Dalam usaha untuk mencapai apa yang dihasratkan oleh ROS sendirilah untuk melihat satu pertubuhan yang berkualiti. Apakah program-program ataupun inisiatif yang dibuat oleh ROS sendiri untuk melonjakkan semangat pertubuhan-pertubuhan yang sedia ada di negara kita sekarang ini? Kita ada beberapa program yang kita rancang pada tahun 2021 dan kita telah masukkan dalam Plan Strategik Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia 2021 hingga 2025. Di mana kita memperkenalkan beberapa program. Yang pertamanya HYPER, Himpunan Sinergi Pertubuhan Malaysia. Di mana biasanya kita adakan program, biasanya kita akan adakan bulan September setiap 2 tahun. Di mana kita mengumpulkan semua pertubuhan, dan biasanya kita akan buat lebih kepada event. Tetapi pada tahun ini oleh kerana COVID-19, kita tidak lagi mengumpulkan secara besar-besaran, tetapi kita meletakkan secara zon. Di mana dalam konsep ini kita bila kita himpunkan pertubuhan-pertubuhan di Malaysia ini, kita inginkan sesuatu outcome. Kita inginkan bila mereka hadir, mereka boleh memberi manfaat kepada kumpulan sasar ataupun masyarakat. Ini yang kita sedang usahakan. Di mana kita pun dah merancang supaya bila kita cuba mengangkat NGO ini sebagai third executive arm kepada penyampaian perkhidmatan selain daripada pihak kerajaan ataupun swasta. Jadi apabila mereka hadir, segolnya mereka akan memberi
boleh membantu kumpulan sasar ataupun masyarakat yang ada. Okey, kita juga nak cakap nanti Tuan Haji tentang 2 lagi program yang dilakukan oleh pihak ROS, tapi seperti biasalah kita berehat dulu buat seketika buat kali terakhir sebenarnya, dan kembali nanti mungkin kita ada masa lagi sebenarnya untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini, iaitu impak megatrends kepada kesejahteraan rakyat, bersama dengan Tuan Haji Jasri Kasim, Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Rehat dulu. Kami dari Angkatan Tentera Malaysia berbangga kerana dapat berbakti tanpa mengira penat lelah kepada seluruh rakyat Malaysia sepanjang pandemik COVID-19 melanda negara. Adalah menjadi tanggungjawab kami untuk menjaga keselamatan masyarakat dan tanah air yang dicintai. Ayo rakyat Malaysia bersama-sama kami berganding bahu menjadi barisan hadapan demi keselamatan diri, keluarga dan masyarakat dalam membentuk imuniti kelompok menerusi vaksinasi. Kita boleh menang melawan COVID-19 ini. Daftar untuk vaksinasi. Lindung diri, lindung semua. Pernah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dada. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Norma baharu elak penularan COVID-19. Apa nama anak tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk dulu, sama-sama kita ngopi duk. Kami tu beli bungkus saja. Duduklah dulu sambil-sambil kita makan, teman kami minum situ. Bukan kami sebab duduk situ. Zaman Covid tu kami takut dan geli nyawa kami. Macam kita ya. Kena ikut SOP norma baru juga. Takutlah kami si faham tu dulu. Dalam tu pun ada madah juga tu. Malas nak baca tu. Norma barunya gitu. Yang pertama, kita sering cuci tangan menggunakan sabun dan hand sanitizer. Yang kedua, kita kena pakai mask ataupun pelitup muka. Ada tu. Dan yang ketiga, jaga penjarakan kita. Betul sih penghulu. Pandai kita. Hashtag kita jaga kita. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang impak megatrends kepada kesejahteraan rakyat. Tadi pun Tuan Haji dah sentuh tentang program yang dilakukan, iaitu Hyper. Ada lagi 2 sebenarnya, NASEC dan juga hashtag ROS Care. Jadi mungkin kita boleh kongsi bersama dengan Tuan Haji. Okey, kita sebut tentang Hyper tadi. Maknanya kita sebenarnya dalam Hyper ni kita menerapkan konsep society empowerment. Kita ingin supaya NGO kat Malaysia ini dia boleh memberi sumbangan kepada community, from society to community. Dan juga boleh juga pertubuhan ini memberi sumbangan kepada pertubuhan yang lain. Contohnya kita banyak pertubuhan yang dah establish, mungkin boleh membantu pertubuhan-pertubuhan yang baru wujud untuk mereka juga boleh memberi sumbangan kepada komuniti. Dan apa yang penting juga, kita nak jadikan NGO ni sebagai mereka yang boleh menyumbang kepada kerajaan. Di mana banyak sebenarnya yang kita sedang gerakkan. Contohnya dari segi alam sekitar, kita boleh gerakkan NGO kita untuk bantu kerajaan menanam 1 juta pokok contohnya. Kita boleh gerakkan. Ataupun kita boleh membantu kerajaan untuk meningkatkan mereka peratusan mereka yang mendaftar vaksin contohnya. Kita boleh gerakkan kita boleh gerakkan NGO ni. Dalam program-program Hyper ni kita akan cuba mengumpulkan seberapa banyak NGO dan kita akan gerakkan untuk membantu kerajaan juga. Dan dari segi NASEC ataupun persidangan yang kita rancang pada tahun 2021 ni adalah untuk mendapatkan, menghimpunkan pertubuhan-pertubuhan ini dan menghimpunkan mungkin apa isu-isu yang berbangkit di kalangan NGO di negara kita. Kebanyakan NGO di negara kita ini dia silo.
dia bergerak sendiri, dan dia bergantung kepada mungkin sumbangan dan sebagainya, tetapi sebenarnya setiap NGO yang ada ni dia punya kelebihan masing-masing. Kalau mereka bersatu, saya rasa lebih banyak peranan yang boleh mereka mainkan. Dan sebab itulah kita adakan persidangan ini, kita nak melihat apa kesamaan dan apa kelebihan dan kekuatan setiap NGO, dan mereka boleh mungkin berada di bawah satu payung yang mungkin menggerakkan mereka untuk memberi perkhidmatan kepada rakyat. Dan di akhirnya kita harap bila kita bertemu ini, kita melihat, kita ingin mengetahui isunya, kita melihat macam mana cara untuk kita mengatasinya, masalah-masalah dan isunya, dan di akhirnya kita akan mengeluarkan satu plan transformasi kepada pertubuhan itu sendiri. Ini yang kita, sebab tu kita mulakan pada tahun ini untuk kita mengumpul input-input yang kita mungkin dapat daripada NGO, dan kita akan bangunkan satu plan transformasi pertubuhan di Malaysia. Jadi kita boleh memperkasakan pertubuhan negara kita. Bila saya dengar apa yang Tuan Haji sebut, ini sesuatu yang cukup mencabar sebenarnya kepada ROS. Tapi kalau kita lihat juga dengan perkembangan semasa, sesuai dengan topik yang kita pilih lah, impact megatrend. Saya juga cuba memahami istilah megatrend itu sendiri. Tetapi kalau kita lihat daripada perkembangan semasa dari segi teknologi misalnya, kita dah pun bercakap tentang IR 4.0 sebagai satu contoh. Kita bercakap tentang digital economy sekarang ini di Malaysia. Jadi bagaimana ROS sendiri perlu menyesuaikan aktiviti mereka berasaskan kepada teknologi baru dalam usaha untuk memberi kesan kepada kesejahteraan rakyat bila kita bercakap tentang pertubuhan dan juga persatuan ini, Tuan. Kemunculan revolusi industri 4.0 ni memang kita tak boleh nafikan dia akan mengubah cara kerja kita, cara hidup kita masa kini lah. Dan dianya memberi kesan yang besar, kita lihat pada segi perniagaan, ekonomi, masyarakat, budaya dan kehidupan peribadi itu sendiri. Jadi kehadiran ciri-ciri seperti iCloud, big data analysis, perisian pintar, artificial intelligence contohnya, dia akan memberi manfaat sebenarnya kepada masyarakat. Dan ada juga mungkin yang merupakan satu cabaran ataupun ancaman kepada masyarakat, terutama sekali dari segi pekerjaan. Dengan teknologi yang ada ni, mungkin orang akan hilang pekerjaan sebab semuanya diambil oleh otomasi dan robotik ataupun sistem ataupun aplikasi yang terkini. Tetapi dalam masa yang sama kita lihat perkembangan itu juga memberi satu pekerjaan yang baru, misalnya gig ataupun sekarang kita tengok Grab sebagainya, satu peluang pekerjaan yang lain berikutan berlakunya perubahan dari segi industri 4.0. Di peringkat kita pun kita dah bersedia dengan itu, sebab tu kita telah membuat perancangan yang rapi lah di dalam plan strategik kita, di mana kita telah menggariskan 4 teras utama untuk kita seiring dengan perubahan teknologi yang ada sekarang. Okey, sesuatu yang penting juga sebenarnya lah untuk kita perjelaskan di sini. Bukan lagi rahsia sebenarnya Tuan Haji, pandangan, persepsi masyarakat tertentu, golongan tertentu yang mengatakan bahawa JPPM ini ataupun ROS ini sebenarnya menjalankan tugasnya mengikut arahan pihak-pihak tertentu, mengikut acuan pihak-pihak tertentu, terutamanya parti-parti politik kerajaan yang memerintah. Sejauh mana betul ataupun tidaknya persepsi dan juga andaian seperti ini, Tuan Haji? Kadang-kadang kita tak boleh salahkan persepsi masyarakat, tetapi yang jelas jabatan kita, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan, menjalankan tugas berdasarkan rule of law, mengikut Akta Pertubuhan 1966 yang telah ditetapkan, di mana di dalam akta tersebut jelas, cukup jelas di mana peranan pendaftar, di mana peranan menteri, dan kita menjalankan ikut mana akta itu mengikut yang telah ditetapkan dalam akta. Kadang-kadang persepsi yang timbul ini mengelirukan
masyarakat. Sebagai sebuah jabatan kerajaan, kita memegang prinsip neutralisasi. Maknanya kita neutral, kita tidak berpihak kepada mana-mana pihak, dan kita hanya melaksanakan dan menjalankan tugas kita dalam memberi perkhidmatan kepada rakyat. Mungkin persepsi ini perlu dibetulkanlah. Okey, persepsi ini perlu diperbetulkan. Apa yang akan dilakukan oleh pihak Tuan Haji sendirilah dalam usaha untuk membetulkan persepsi seperti ini, Tuan Haji? Ya, kita mungkin berbeza dengan kepimpinan terdahulu. Saya lebih terbuka. Saya suka jika sebarang isu atau masalah yang dihadapi oleh pertubuhan itu, mereka tampil dan datang kepada kita untuk mendapatkan pandangan dan berbincang. Dan kita juga terbuka untuk menerima sebarang pandangan dan komen daripada pertubuhan-pertubuhan di Malaysia, supaya mereka mungkin kita juga boleh mengambil kira dan mempertimbangkan di dalam pelaksanaan tugas kita lah. Okey, saya diberitahu oleh penerbit ada juga soalan tambahan yang dihantar kepada pihak kami. Tadi ada Tuan Haji sebut tentang pembatalan pendaftaran persatuan dan pertubuhan lebih kurang 1,000 sehingga 2,000. Jadi itu dalam jangka masa berapa lama tu, Tuan Haji? Itu 3 tahun ke belakang, maknanya dalam the last 3 years. The last 3 years yang kita banyak kita batalkan disebabkan mereka, pertamanya antara sebab-sebabnya mereka gagal mematuhi akta yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada juga pertubuhan-pertubuhan ini yang mengalami masalah dari segi pertikaian, perebutan jawatan, dan so kita akan kita mempunyai kuasa untuk membatalkan kecuali sekiranya mereka dapat menyelesaikan konflik yang berlaku dalam pertubuhan itu sendiri. So itu sebab-sebab, antara sebab-sebab utama. Okey, kita tinggal masa lebih kurang 2 minit saja lagi. Jadi di penghujung inilah barangkali saranan, nasihat dan juga apa yang ingin Tuan Haji sampaikan kepada penonton-penonton yang sedang bersama kita di ruang bicara ini. Silakan Tuan Haji. Okey, pertamanya saya sangat mengharapkan supaya pertubuhan-pertubuhan di negara kita ini merupakan pertubuhan-pertubuhan yang memberi manfaat kepada ahlinya dan juga kumpulan sasar dan juga masyarakat. Dan kita sentiasa ingatkan supaya setiap pertubuhan mematuhi akta pertubuhan itu sendiri dan juga perlembagaan mereka. Sebab kadang-kadang tu ada juga pertubuhan yang melanggar perlembagaan mereka, supaya keadaan pertubuhan itu lebih harmoni dan lebih profesional dalam pengurusannya. Dan kita harapkan di waktu COVID ini NGO juga memainkan peranan membantu kerajaan dan juga masyarakat yang sekarang ini mungkin mempunyai kekangan, kesusahan dalam kehidupan, jadi kita boleh memberi sumbangan melalui NGO. Alhamdulillah. Dan akhir sekali ialah kalau mereka inginkan informasi ataupun maklumat berkaitan JPPM, ke mana harus mereka tuju sebenarnya? Kita ada website, boleh melayari www.ros.gov.my ataupun Facebook kita, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, straightforward je kita punya ni, ataupun Instagram JPPM Official, ataupun Twitter JPPM huruf besar Official lah, dan setiap yang terbentang di kaca TV kita sekarang ini. Dan kita juga mengalu-alukan kehadiran mereka ke pejabat kita lah. Kita ada 14 pejabat di setiap negeri. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Haji Jasri Kasim kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Banyak sebenarnya maklumat yang saya peroleh, dan saya harap maklumat-maklumat itu juga dapat anda kongsikan bersama dengan anda dan juga rakan-rakan anda. Dan tentunya lah kita mengharapkan mungkin apa yang kita inginkan adalah satu pertubuhan yang betul-betul mematuhi segala peraturan, segala akta yang telah pun ditetapkan. Dan saya percaya bahawa ROS sebenarnya bukanlah merupakan satu agensi ataupun satu jabatan yang dikongkong oleh mana-mana pihak, kerana mereka juga sebenarnya ingin membantu supaya setiap pertubuhan yang wujud di negara kita ini berfungsi dengan berjaya dan sewajarnya. Jadi terima kasih kepada anda. Dan satu lagi yang ingin saya pesan, kita masih lagi berjuang menentang COVID-19. Jadi jangan lupa kita jaga kita jaga keluarga kita, dan yang penting juga kita jaga negara kita. Jumpa lagi.
Drone is a drone solutions provider. In short, we focus on two main things. The first is on analytics, using drones to really quickly go out and collect information and tell customers what's happening on their ground. And the second is on automation, where how do we use technology like drones to reduce reliance on labor. I think one of the main reasons that we are here in the first place is that there is a really supportive tech ecosystem in Cyberjaya itself, where if you look at just the drone industry, there are a few players, namely the famous one, Aerodyne, is just around the corner from us. And it's because of this tech ecosystem, we're able to exchange a lot of ideas, bounce opinions and projects where we can't handle with each other. The second